So yang tadi sikit lah, sebelum ni ada Musyidah Ampas ada kata bahawa ada rundingan dalam gelap lah antara UMNO dengan PAS. Datuk Seri tangan nombor 3 boleh komen sikit tak? Kalau dalam gelap tak tahulah kita kan. Kalau rundingan mestilah secara terang. Dan setiap rundingan pun perlu diputuskan oleh parti. Ya, apapun rundingan yang nak dijalankan mesti secara rasmi dan diputuskan oleh UMNO. Ya, kalau rundingan lain tu mungkin pertemuan tu dianggap tidak rasmi, tidak akan menjadi keputusan kepada UMNO. Rundingan tu katanya bukan dengan Presiden Parti Datuk Seri. Macam mana? Apa yang diorang buat rundingan tu? Saya tak tahu sama ada rundingan atau tak rundingan, tapi mungkin perbincangan dan sebagainya tu kita tak boleh nak sekat siapa sajalah. Siapa pun boleh berjumpa dengan rakan-rakan di kalangan PAS untuk berjumpa, berbincang. Tetapi seperti saya katakan, rundingan hanya boleh menjadi sah dan menjadi dasar parti apabila diputuskan oleh parti. Parti mesti memutuskan siapa wakil parti yang sah untuk berunding dan sebagainya, itu adalah daripada parti. Ya, kalau pergi sendiri-sendiri itu tidak boleh dianggap sebagai mewakili parti lah. Ya, tidak boleh dianggap mewakili. Datuk Seri, dan rundingan mengenai kerusi kritikal tu adakah ia bagus untuk imej? Macam mana? Kerusi kritikal yang dikatakan oleh PAS untuk... Ya, itu satu cadangan yang saya rasa cadangan yang perlu diberi perhatian supaya tidak berlaku pertemuan di dalam kursi-kursi yang kritikal, yang mana kalau berlaku pertemuan mungkin boleh memenangkan parti pembangkang. Mungkin PH akan mendapat kelebihan apabila berlaku pertemuan antara BN dengan PAS sebagai contoh. Walaupun ini satu cadangan dan saya rasa boleh diberikan pertimbangan. Sebab kalau kita dapat tahu, kalau berlaku pertemuan, PH boleh memenangi kawasan itu. Jadi kenapa kita nak beri kemenangan percuma kepada mereka? Jadi boleh kita kajilah dari segi cadangan. Walaupun seperti saya kata, apa saja keputusan parti mesti diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Ya, kalau ada cadangan seperti itu, mungkin boleh dibawa ke dalam Majlis Tertinggi dan Majlis Tertinggi perlu bincang, dan kalau bersetuju, bolehlah melantik wakil-wakil untuk mengadakan rundingan. Sebab itu bagi saya, setiap apa saja rundingan mesti dilakukan secara rasmi mewakili parti dan diputuskan oleh parti melalui Majlis Tertinggi. Alright? Datuk Seri, mengenai pertemuan dengan wakil rasmi Perikatan Nasional tu masih ongoing ke masih on schedule? Yang mana? Pertemuan wakil Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri mengenai tuntutan. Saya ingat saya dah terangkan dengan jelas itu hari bahawa menteri-menteri kanan ini saya anggap lebih kurang timbalan Perdana Menteri lah. Ya. Keistimewaan yang diperolehi pun hampir sama dengan timbalan Perdana Menteri. Dah ada 4 menteri kanan. Jadi saya pun dah perjelaskan kepada wakil daripada Perikatan Nasional, iaitu 2 orang, Setiausaha Agong dan juga Bendahari Perikatan Nasional, sewaktu berjumpa dengan saya. Boleh dianggap rasmi, boleh dianggap tidak rasmi, tapi rasmi atau tak rasmi pun dia nak dengar pandangan daripada saya. Jadi saya pun dah beri pandangan saya sendiri, dan sewaktu interview setahun saya menjadi Perdana Menteri, saya dah jelaskan. Lebih baik kita fokus kepada persediaan menghadapi pilihan raya yang kalau nak difokuskan. Dan pada hari ini saya selaku Perdana Menteri lebih menumpukan fokus untuk memulihkan ekonomi, untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, seperti kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Saya rasa itu lebih penting. Fokus utama adalah untuk mengurangkan tekanan kepada rakyat dari segi kenaikan harga dan sebagainya. Yang keduanya dari segi memulihkan ekonomi. Saya rasa rakyat nak dengar perkara ini. Saya lihat dari segi komen-komen dalam media sosial dan sebagainya, rakyat nak perkara ini, bukan nak bincang perkara-perkara lain. Ya. Jadi sebab itu saya kata, jumpa atau tak jumpa, jawapannya itulah jawapan dia. Jadi terserah, saya terbuka. Tapi jawapan saya dah jelas bahawa tiada keperluan setakat ini.